Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kita akan belajar pelajaran Taharah darjah 4. Pelajaran fikih bahagian Taharah darjah 4. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi insya-Allah pelajaran kita ni bertajuk baru bahagian air. Itu tentang air. Jadi dalam air kita ni akan belajar tentang bahagian air, kemudian sukatan air, yang mana bahagian air ada 4, air mutlak, air musyammas, air mustaqmal dan air mutanajis. Kemudian sukatan air 2 qolah. Okay. Jadi kita ni lihat arah nota di bawah itu yang berwarna kuning. Peranan air di dalam Islam. Air sangat penting dalam kehidupan seharian dan untuk beribadat. Ia tidak sahaja bertindak sebagai pembersih kotoran tetapi juga sebagai penyuci daripada hadas kecil dan hadas besar. Air mutlak. Yang pertama, pengertiannya air mutlak ialah air yang turun dari langit dan keluar dari bumi dalam keadaan sifat asal kejadiannya. Jadi apa jenis-jenis air mutlak? 1. Air yang turun dari langit ialah ada 3. 1. Air hujan. 2. Air salji, yakni air beku. 3. Air embun. Okey, yang kedua, air yang keluar dari bumi. 1. Air telaga. 2. Air mata air. 3. Air sungai. 4. Air laut. Jadi ini adalah bahagian air mutlak. Cikgu mau kamu ingati sebab dulu pernah belajar sudah kan dalam darjah 1 tentang ibadat bahagian air. Kita ni sudah belajar tentang air. Okey. 3. Maksud air yang dalam keadaan sifat asal kejadiannya, iaitu keadaan asal air itu belum berubah seperti air hujan. Pada lazimnya ia jernih. Jika ditakdirkan ia hujan, itu warnanya merah, maka ia tetap dianggap air mutlak kerana asal kejadiannya ketika ia turun dari langit warnanya merah. Jadi artinya apabila air hujan yang turun dari langit berwarna biru, maka ia tidak berubah warna ketika ia turun dan ia tetap dipanggil air mutlak. Tapi apabila turunnya air hujan berwarna merah tapi sudah sampai di bawah ia berwarna kuning, masihkah ia dipanggil air mutlak? Bukan lagi dipanggil air mutlak. Okey. 4. Maksud air yang bukan turun dari langit atau keluar dari bumi, iaitu seperti air pohon-pohonan atau air buah-buahan. Umpamanya air tebu atau air kelapa. Maka air tebu atau air kelapa itu bukan air mutlak. Dan ani yang air kelapa atau air tebu itu namanya air buah-buahan dan bukanlah air mutlak. Jadi hukum kalau kita ni menggunakan air hujan, kalau kita ni berudu dan sebagainya, membersihkan badan kita ni, maka hukumnya adalah bersih dan suci lagi menyucikan. Kemudian nombor 2, air musyammas. Pengertian air musyammas ialah air yang panas disebabkan cahaya matahari pada negeri yang berhawa panas yang disimpan di dalam bekas daripada besi atau tembaga yang boleh berkarat. Yang boleh berkarat ini yang boleh bertagar, kata orang Brunei bertagar. Jadi air musyammas yang tekana
cahaya matahari. Jadi macam air yang kita ni simpan dalam drum besar yang besi ataupun yang tembaga, maka atau kalau ia terkena panas maka namanya air musyammas. Keterangan, air yang tidak termasuk di dalam kumpulan air musyammas ialah satu, air yang disimpan di dalam bekas emas atau perak. Jadi air musyammas ni mestilah ia disimpan dalam bekas besi atau tembaga yang boleh bertagar, berkarat. Okey. Dua, air yang panas disebabkan cahaya matahari pada negeri yang bukan berhawa panas seperti negeri England. Jadi negeri England walaupun ia ada bekas yang besi yang mudah berkarat dan adanya air di sana, maka itu bukanlah air musyammas sebab negerinya sejuk. Kemudian yang ketiga, air sawah atau air telaga. Air sawah atau air telaga. Air telaga ni apa? Air perigi. Hukum suci lagi menyucikan tetapi makruh digunakan pada badan seperti untuk bersuci atau untuk minum. Sebab apa? Sebab air musyammas adalah air panas dan jika kita digunakan untuk kita ni minum atau untuk kita ni bersuci, panas je tu badan kita ni jadinya kan. Bagus atau indah? Indah, bagus. Okey. Jadi kita ni lihat arah nota di bawah berwarna kuning. Penerangan hukum. Makruh digunakan pada badan kerana ketajaman cahaya matahari boleh menimbulkan benda seperti minyak busuk yang terpaung di atas air. Sekiranya minyak itu terlekat pada badan dalam keadaan air tersebut panas, maka boleh memudaratkan badan dan menyebabkan penyakit sopak, sejenis penyakit kulit. Jadi apabila kita ni gunakan air musyammas untuk kita ni berudu atau untuk kita ni membersihkan badan, maka hukumnya adalah makruh. Suci pulang lagi menyucikan tetapi makruh kalau kita ni gunakannya, okey? Sebab ia boleh mendatangkan penyakit seperti penyakit kulit iaitu penyakit sopak. Kemudian kita ni masuk bahagian 3, air musta'mal. Pengertiannya air musta'mal ialah air yang kurang daripada 2 kolah yang telah digunakan untuk mengangkat hadas, iaitu air yang digunakan pada membasuh yang pertama pada wudu dan mandi yang wajib, atau air yang telah digunakan untuk menghilangkan najis dan air itu tidak berubah atau bertambah timbangannya. Maka itu adalah air musta'mal yang kurang daripada 2 kolah. Hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Kerana apa? Jadi di sini kerana apa penerangan hukumnya? Air yang berubah satu, air yang kurang daripada 2 kolah bercampur dengan benda yang suci tetapi tidak mengubah warnanya atau baunya atau rasanya, seperti air itu berubah kerana lama bertakung atau kerana lumpur. Jadi hukumnya suci lagi menyucikan. Tapi yang kedua, air yang kurang 2 kolah bercampur dengan benda yang suci dan air itu berubah sifatnya seperti warnanya, baunya dan rasanya, seperti air kopi atau air gaharu. Jadi hukumnya suci tetapi tidak menyucikan. Jadi insya-Allah itu sahaja pelajaran kita ni pada petang ini dan cikgu harap semua faham apa yang cikgu telah ajarkan, dan jika tidak faham jangan malu untuk bertanya secara private ataupun dalam grup. Okey? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.